merupakan tentang tugasan 2 iaitu persembahan, di mana untuk subjek JPP 1092 iaitu penghantar pengajian pendidikan yang diajar oleh pensyarah saya iaitu Encik Anwi bin Hussein, dan nama saya ialah Firuz Syahira binti Suhaimi. Jom kita saksikan. Idea kita atau isu utama kita adalah pemanfaatan digital memperkasakan pendidikan holistik. Apakah pendidikan holistik? Pendidikan holistik ataupun pembelajaran holistik merupakan di mana kanak-kanak mempunyai pembelajaran yang menyeronokkan di pelbagai peringkat umur dengan bantuan bahan bantu mengajar guru yang sangat menarik. Di sini, guru perlulah membentuk bahan bantu mengajar yang sangat menarik untuk menarik perhatian murid dalam mencerdaskan panca inderanya dari segi mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Jadi, apa pula BBM dan ABM? Bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar ini merupakan segala atau sesuatu kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pelajaran bilik darjah. Menurut bahan bantu mengajar bukan sahaja terhad kepada buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar sesahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan semua panca indera dan apa sahaja yang dapat dialami oleh para pelajar. Di sini, murid itu akan tertarik dengan bahan bantu mengajar yang dibuat oleh guru berdasarkan aktiviti-aktiviti yang menarik. Dan di sini dapat dikaitkan dengan pendidikan holistik yang saya bagi tahu tadi, kerana BBM ini merupakan bahan di dalam pendidikan holistik itu. Jadi, perlu memainkan peranan dalam membentuk bahan bantu mengajar atau aktiviti yang bersesuaian dengan pembelajaran hari ini. Contohnya, pembelajaran hari esok, guru akan membuat persediaan bahan bantu mengajar yang menarik untuk menarik minat murid dalam belajar atau membaca, mendengar, menggunakan panca inderanya. Tunggu apa lagi? Jom kita saksikan bahan bantu mengajar saya. Jom! Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak ajar suku kata, konsonan dan vokal. Di sini konsonan, ini vokal. Ni konsonan, vokal. Ni suku kata. Jadi cikgu nak awak ambil ni semua, awak susun dan awak cantumkan menjadi satu perkataan. Boleh? Boleh cikgu. Okay, cuba buat. Okey. Dah siap dah? Sabrina. Okey, Sabrina, cikgu nak awak sebut balik perkataan ni apabila dicantumkan. Okey, ni huruf apa? J kan? J konsonan atau vokal? Konsonan. A? Vokal. I? Konsonan. I? Vokal. Okey, kita sebut balik. Kita sebut. J Eja, Airin, jari. Okey. M Emma, T Eta, mata. C I C L I L cili. C-I-T C I C L-I-L L I L Cili. cili. Pandai. Apakah yang menarik tentang bahan bantu mengajar saya? Bahan bantu mengajar saya ini dapat menarik perhatian murid untuk mengenali suku kata iaitu konsonan dan vokal. Bukan itu sahaja, warna-warni yang menarik pada batang aiskrim dapat menarik minat murid untuk membaca dan murid akan tertarik dengan warna-warna yang menarik. Jadi, di sini guru sangatlah memainkan peranan dalam membentuk aktiviti dan kreativiti dan inovasi dalam membentuk bahan bantu mengajar yang menarik untuk menggalakkan murid mempelajari suku kata. Dan saya juga menerapkan suku kata iaitu konsonan dan vokal untuk memudahkan murid mempelajari dan mengenali asas suku kata. Seperti menggabungkan suku kata menjadi satu perkataan yang lengkap dan disebut dengan kuat. Dan murid akan memahami apa yang disebut dan mudah untuk murid membaca.
aspirasi. Aspirasi merupakan suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Aspirasi pendidikan merupakan harapan atau keinginan individu untuk mencapai sesuatu tahap pendidikan dan ia tidak semestinya bergantung pada realiti sosioekonomi individu tersebut. Menurut Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025 telah dirangka dengan tujuan untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia yang merangkumi aspek akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Seterusnya saya akan terangkan apa itu aspek, akses dan semua ini. Apakah standard kualiti pendidikan Malaysia atau SKPM? Menyedari pentingnya tanggungjawab ini dilaksanakan dengan berkesan, JNJK telah memperkenalkan satu standard kualiti pendidikan yang jelas dan komprehensif, di mana ini dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM 2010. SKPM 2010 ini mengandungi 5 standard yang merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan yang memuaskan. Jom kita lihat apa SKPM yang dinyatakan. Jom. Apakah 5 standard kualiti pendidikan dalam Malaysia SKPM? Yang pertama, kepimpinan dan hala tuju. Yang kedua, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, sukan dan hal ehwal murid. Yang ketiga, pengurusan organisasi. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kelima, kemenjadian murid. PPM atau PT ialah singkatan yang digunakan untuk merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pendidikan Tinggi PPM atau PT adalah kesinambungan daripada kajian semula Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara dikenali sebagai PSPTN pada tahun 2007 hingga 2020 serta penyelarasan PPPM prasekolah hingga pendidikan lepas menengah pada tahun 2013 hingga 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan dan memartabatkan sistem pendidikan tinggi negara. Penghasilan pelan ini mengambil kira input daripada pelbagai sumber hasil termasuklah laporan penyelidikan tempatan dan antarabangsa serta pandangan daripada pakar pendidikan, warga pendidik, ibu bapa, murid dan rakyat di seluruh negara. PPPM terbahagi kepada 3 gelombang. Gelombang yang pertama pada tahun 2013 hingga 2015 dengan memperkukuhkan keupayaan pengurusan negeri dan daerah. Yang nombor 1 ialah mengurangkan bilangan sekolah band 6 dan 7 kepada sifar. Yang kedua, mengurangkan jurang bandar luar bandar sebanyak 25%. Yang ketiga, meningkatkan kehadiran murid kepada 95%. Setelah gelombang yang kedua pada tahun 2016 hingga 2020 memberi lebih kebebasan kepimpinan dalam negeri, daerah dan sekolah dan fleksibiliti operasi ke atas peruntukan bajet, penggunaan kaki tangan serta penjadualan kurikulum. Gelombang yang ketiga pula ialah pada tahun 2021 hingga 2025 atau sehingga kini di mana kebanyakan sekolah telah bersedia untuk melaksanakan pengurusan berasaskan sekolah secara efektif. Syira, apakah objektif PPM? Nak tahu objektif PPM? Objektif PPM yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimalkan kecekapan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempos 13 tahun akan datang. Yang ketiga pula adalah menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Seterusnya kita pergi kepada 5 aspirasi iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Saya mulakan dengan akses ya. Akses ialah akses kepada kejayaan di mana negara dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti DIMSS dan PISA dan tempoh 15 tahun. Di mana peluang mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira taraf ekonomi, etnik atau latar belakang. Yang kedua adalah kualiti, di mana prestasi negara dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti Trends in International Mathematics and Science
Study TIMSS dan Program for International Student Assessment PISA dalam tempoh 15 tahun. Ini dapat membandingkan sistem pendidikan dengan tahap aras antarabangsa supaya bergerak seiring dengan pembangunan pendidikan antarabangsa. Di sini Malaysia perlulah menandingi pendidikan di luar negara dalam membentuk murid yang berkualiti tinggi. Yang ketiga, equity untuk semua murid. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Yang keempat adalah perpaduan, di mana memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama, etnik, murid belajar dan memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Guru-guru pula perlu membantu daya usaha kerajaan dengan mempelbagaikan aktiviti kolaboratif supaya para pelajar dapat bergaul dengan rakan yang berbeza bangsa dan agama. Sistem pendidikan ini menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, iaitu kecekapan tinggi. Pelaksanaan kecekapan tinggi sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Dalam konteks PPPM, khususnya dalam sistem pendidikan di negara kita, Kementerian Pendidikan Malaysia menggariskan 6 aspirasi bagi murid atau pelajar, iaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua kemahiran berfikir, yang ketiga kemahiran memimpin, yang keempat kemahiran dua bahasa, yang kelima etika dan kerohanian, serta yang keenam identiti nasional. Aspirasi murid yang pertama adalah pengetahuan. Murid itu perlulah mempunyai literasi dan numerasi dalam pendidikan. Ciri ini melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas serta berfungsi secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Selain pengetahuan dalam bidang ini, murid juga perlu mempunyai keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi harian. Yang kedua pula adalah kemahiran berfikir. Setiap murid perlu membina kemahiran inquiry dan belajar secara terus untuk mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat supaya boleh berhubung kait pelbagai pengetahuan dan wujud pengetahuan baru. Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan untuk melakukan inovasi amat kritikal dalam dunia teknologi yang berkembang pesat sehingga kini. Yang ketiga adalah kemahiran memimpin, iaitu pembangunan tamadun sesuatu bangsa terletak pada kualiti kepimpinan yang menerajui sesebuah negara. Usaha membina pemimpin berkualiti yang bakal menerajui negara penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda demi membangunkan negara Malaysia ini dari segi kepemimpinan dan pendidikan yang bijak. Selain itu, kemahiran dua bahasa. Yang keempat adalah kemahiran dua bahasa, di mana setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minimal. Hal ini dikatakan demikian kerana ini dapat memudahkan murid untuk berkomunikasi dengan bangsa dan kaum yang lain serta dapat mengenali bahasa-bahasa yang lain. Yang kelima ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni dan berpegang kepada prinsip ketika di dalam situasi kritikal. Maka, murid akan bersikap rohani serta membentuk suasana belajar yang berkualiti tinggi serta guru yang bijak dalam membentuk sasiah murid. Yang keenam adalah identiti nasional, yang di mana identiti nasional yang kukuh ini melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Maka setiap murid perlulah mempercayai rukun negara dan memartabatkan rukun negara sampai bila-bila. Terdapat pelbagai implikasi terhadap guru, antaranya termasuklah pengurusan pengajaran dan pembelajaran, iaitu guru perlulah berkeupayaan dalam merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta guru haruslah memastikan pencarian matlamat dan objektif yang dirancang menepati syarat. Yang kedua adalah kemahiran teknologi, di mana anjakan yang ketujuh iaitu oleh PPM, iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi demi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah yang disambut dengan nilai positif oleh guru. Yang ketiga pula adalah
guru haruslah menjadi suri teladan kepada murid dengan guru memupuk nilai perpaduan dalam kalangan murid seperti yang tertera dalam PPPM. Yang keempat pula adalah guru haruslah mempunyai wawasan unggul untuk mentransformasikan aliran pemikiran aras tinggi dan dan inovasi, mampu mencekapi inovasi agar murid dapat bersaing di peringkat global. Yang kelima adalah pembangunan profesionalisme, iaitu murid melalui anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta baharui pengetahuan. Jadi dapat saya simpulkan bahawa bahan bantu mengajar atau ABM ini merupakan bahan yang dapat membantu murid dan menarikkan minat murid untuk belajar. Di samping itu, ABM atau bahan bantu mengajar ini meningkatkan hala tuju dan aspirasi seseorang guru itu untuk memperkasakan ilmu pendidikan. Baiklah, di sini saya ingin melabuhkan tirai dengan sekian terima kasih. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya ingin meminta maaf dan itu sahaja. Sekian, terima kasih.